Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan mempelajari Sains Tingkatan 4, Tema 4, Tenaga dan Kelestarian Hidup, Bab 11, Daya dan Gerakan, 11.3, Pecutan Graviti dan Jatuh Bebas. Standard pembelajaran, murid boleh 11.3.1, Menjalankan eksperimen untuk menentukan nilai pecutan graviti bumi, G. 11.3.2, Memtafsir graf gerakan untuk objek yang mengalami keadaan jatuh bebas. 11.3.3, Menjalankan eksperimen mengkaji keadaan jatuh bebas dan bukan jatuh bebas. Pecutan graviti. Isaac Newton sedang duduk di bawah pokok apel apabila sebiji buah apel jatuh dari pokok. Beliau berfikir tentang daya yang menyebabkan apel itu jatuh. Kemudian beliau sedar bahawa apel ini jatuh disebabkan oleh daya graviti. Anda telah diperkenalkan dengan istilah daya graviti semasa di tingkatan 2. Semua objek di sekeliling kita ditarik ke arah pusat graviti bumi oleh daya graviti bumi. Daya graviti menyebabkan suatu objek sentiasa jatuh ke bawah. Sesuatu objek seperti buah apel yang jatuh akibat daya graviti bumi akan mengalami pecutan graviti. Simbol yang digunakan bagi pecutan graviti ialah G. Berapakah nilai G? Bagaimanakah kita dapat menentukan nilai pecutan graviti di dalam makmal? Mari kita jalankan eksperimen 11.1. Eksperimen 11.1. Tujuan menentukan nilai pecutan graviti G menggunakan jangka masa detik. Pernyataan masalah, berapakah nilai pecutan graviti G? Hipotesis, nilai pecutan graviti G ialah 10 meter saat negatif 2. Pemboleh ubah dimanipulasikan adalah jisim pemberat. Pemboleh ubah bergerak balas nilai pecutan graviti iaitu 10 meter per saat kuasa 2. Pemboleh ubah dimalarkan adalah ketinggian objek dilepaskan. Okey, jadi ketinggian objek ni mesti sama. Okey, bahan pita detik dan juga pita cellophane, radas, jangka masa detik, pemberat, pengapit G, bekalan kuasa AU 12 volt, bangku, softboard, kaki retort dan pengapit. Okey, jadi pelajar boleh lihat susunan radas di sini. Okey, jadi diberi perhatian dekat sini, alaskan softboard di atas lantai, tempat pemberat akan jatuh. Okey. Prosedur 1. Sediakan susunan radas seperti yang ditunjukkan dalam rajah 11.19. 2. Apitkan jangka masa detik secara menegak pada kaki retort yang diletakkan di atas bangku. Jadi kita boleh nampak dekat sini, ini ada bangku. Okey, kemudian ada kaki retort di sini. 3. Pasangkan keratan pita detik sepanjang 1 meter melalui jangka masa detik. Okey, kalau pelajar boleh lihat, ini adalah pemberat. Okey, ini pita detik. Lalu dekat sini. Okey, jadi panjang dia adalah 1 meter. 4. Lekatkan pemberat berjisim 50 gram pada hujung pita detik. Okey, kita lekatkan dekat sini. 5. Hidupkan jangka masa detik dan lepaskan pemberat. So, bila kita hidupkan, automatik pemberat ni akan dilepaskan. Okey, 6. Analisis pita detik yang diperoleh untuk mendapatkan nilai pecutan graviti G dengan kaedah berikut. Okey, jadi kita akan nampak pita detik ni macam ni lah. Okey, arah gerakannya ke sana. Okey, mula-mula dia kecil. Okey, kemudian dia semakin besar. Okey, hal laju awal ialah U, huruf kecil. Okey, X cm bahagi dengan 0.02. Okey, kenapa 0.02? Sebab untuk 1 detik ni nilai dia adalah 0.02 saat. Okey, hal laju akhir pun sama. Okey, bahagi dengan 0.02 saat. Selang masa adalah sama dengan 5 detik darab 0.02 saat dapat 0.1 saat. Jadi bila kita nak kira pecutan graviti, hal laju akhir tolak hal laju awal bahagi dengan masa. Okey, nombor 7, ulangi langkah 3 hingga 6 menggunakan pemberat berjisim 100 gram, 150 gram, 200 gram dan 250 gram. Okey, kesimpulan. Apakah hipotesis eksperimen ini diterima?
Ya. Apakah kesimpulan eksperimen ini? Okey, maka kita boleh simpulkan pecutan graviti, okey, nilainya adalah 10 meter per saat kuasa 2. Jatuh bebas. Suatu objek dikatakan mengalami jatuh bebas apabila jatuh di bawah tindakan daya graviti sahaja. Sebagai contoh, sehelai kertas tidak jatuh bebas kerana gerakannya dipengaruhi oleh rintangan udara. Objek yang jatuh bebas mempunyai pecutan graviti yang sama tanpa mengira jisim dan bentuknya. Walau bagaimanapun, jatuh bebas sebenarnya hanya berlaku dalam keadaan vacuum, iaitu di dalam ruang yang tiada udara. Di dalam kebuk vacuum, sehelai bulu ayam dan bola tenis yang dijatuhkan dari ketinggian yang sama akan mendarat pada masa yang sama. Cuba anda lihat gambar foto 11.1. Adakah penerjun udara itu mengalami jatuh bebas? Okey, jadi jawapannya tidak. Okey, ini yang menyebabkan jika ada contohnya dua orang individu ni, dia terjun daripada kapal terbang pada masa yang sama, tetapi dia tidak akan mendarat di atas permukaan bumi pada masa yang sama. Jadi mereka tidak mengalami jatuh bebas. Kerana dipengaruhi juga oleh rintangan udara. Graf gerakan untuk objek yang mengalami keadaan jatuh bebas. Sekarang mari kita kaji keadaan jatuh bebas ini dengan lebih terperinci melalui graf gerakan linear. Jadi kita boleh lihat dekat sini ada objek pegun. Pegun ni maksud dia tidak bergerak lagi lah. Jadi halajunya adalah 0 meter per saat. Apabila objek ini dilepaskan pada ketinggian tertentu, semakin lama dia turun ke bawah, halaju dia bertambah. Jadi kita boleh nampak graf halaju masa dekat sini. Dekat titik O, sebelum dilepaskan, halaju objek adalah 0. Objek berada dalam keadaan pegun. Apabila objek dilepaskan, halaju objek bertambah dengan seragam. Maka kecerunan graf halaju masa adalah sama dengan pecutan. Pecutan ini dikenali sebagai pecutan graviti. Graf sesaran masa. Jadi nombor 1, sebelum dilepaskan, sesaran objek adalah 0. Jadi dia tak bergerak, jadi dia tak ada jarak lah dekat situ. Objek berada dalam keadaan pegun. Ini dekat titik kosong. Yang kedua, sebaik-baik sahaja objek itu dilepaskan, objek itu bergerak dengan halaju yang kecil. Hal ini dapat kita lihat melalui nilai kecerunan yang kecil. Jadi kalau pelajar boleh nampak nilai segitiga ni kan. Jadi kecerunan dia adalah kecil sahaja dekat sini. Tapi bila graf ni naik ke atas, ketiga jatuh bebas, objek bergerak dengan halaju yang lebih besar daripada halaju awal. Hal ini dapat kita lihat melalui nilai kecerunan graf yang lebih besar. Jadi senang kita nak cakap, dekat sini dia punya kecerunan ni ataupun dia punya cerun ni masih lagi landai. Tapi kalau dekat sini kita kata cerun ni dah jadi curam ataupun dia jadi tinggi. Jadi sebab tu kata nilai kecerunan graf yang lebih besar. Nilai kecerunan graf yang lebih kecil di sini. Graf gerakan untuk objek yang bergerak melawan daya graviti, iaitu anti-graviti. Bagaimanakah pula bentuk graf gerakan linear jika objek bergerak melawan graviti? Contoh di sini, objek yang dilontarkan menegak ke atas. Jadi bila objek dilontarkan ke atas, halajunya akan berkurang. Sampai suatu masa, ini adalah sesaran maksimum. Dia akan berhenti. Di sini halajunya akan jadi kosong. Apa yang berlaku selepas itu? Dia akan jatuh ke bawah lah. Graf halaju masa. Graf halaju masa kita boleh nampak daripada atas ke bawah. Apabila objek dilontar ke atas, objek mula bergerak dengan halaju
V, meter per saat. Okey, hal laju objek semakin berkurang apabila objek bergerak ke atas. Kecerunan graf hal laju masa adalah negatif. Okey, kalau naik daripada sini ke sini, positif. Okey, kalau daripada atas ni ke bawah ni, maka dia punya kecerunan adalah negatif. Okey, kemudian pada akhirnya, pada ketinggian maksimum, hal laju objek adalah sifar. Graf sesaran masa. Okey, kita boleh nampak graf sesaran masa macam ni. Okey, sebaik-baik sahaja objek dilontarkan ke atas, objek bergerak dengan hal laju V meter per saat. Pada masa yang sama, sesaran objek berubah dengan cepat. Okey, objek bergerak ke atas dengan hal laju semakin berkurang. Okey, sampailah dekat titik sini. Okey, sesaran maksimum hal laju sifar. Objek akan berhenti buat seketika sebelum jatuh semula ke bawah. Okey, eksperimen 11.2. Tujuan mengkaji masa yang diambil oleh objek jatuh bebas dan bukan jatuh bebas. Pernyataan masalah, adakah masa yang diambil oleh suatu objek jatuh bebas sama dengan masa yang diambil oleh objek bukan jatuh bebas sampai ke permukaan bumi? Hipotesis, masa yang diambil oleh objek jatuh bebas untuk sampai ke bumi lebih singkat berbanding dengan objek bukan jatuh bebas. Okey, lebih cepatlah. Okey, pemboleh ubah dimanipulasikan kehadiran udara. Pemboleh ubah bergerak balas masa yang diambil untuk objek jatuh ke atas penutup getah. Pemboleh ubah dimalarkan adalah ketinggian objek. Okey, bahan adalah cebisan kertas. Radas dia adalah tiub silinder lut sinar, penutup getah dan juga pam vacuum. Okey, prosedur. Susun radas seperti yang ditunjukkan dalam rajah 11.26. Okey, jadi ini adalah pam vacuum, ini adalah pengapit hos. Okey, kita sambungkan kepada tiub silinder. Okey, ini adalah cebisan kertas dan juga ini adalah penutup getah. Jadi cebisan kertas ni akan turun ke bawah lah, jatuh atas penutup getah. Nombor 2, masukkan cebisan kertas ke dalam tiub silinder lut sinar. 3, tutupkan hujung terbuka tiub silinder dengan penutup getah dengan kemas. 4, sambungkan tiub silinder lut sinar itu kepada pam vacuum. 5, terbalikkan tiub silinder itu dengan pantas. Biarkan cebisan kertas jatuh. Okey, jadi mula-mula kita terbalikkan dahulu. Bila kita nak mula eksperimen, kita baru terbalikkan semula. Jadi kertas tu akan berada yang tadi ada dekat bawah, dia akan ada dekat atas lah. Dan dia akan jatuh ke bawah. Catatkan masa yang diambil untuk cebisan kertas jatuh ke atas penutup getah. 6. Pam keluar udara di dalam tiub silinder itu dan ulangi langkah 5. Okey, jadi kita mulalah eksperimen tu sekali lagi. Sebaik-baiknya 3 kali. Okey, jadi keputusan, kehadiran udara ada dan juga tiada. Masa yang diambil untuk objek jatuh ke atas penutup getah, yang vacuum ni masa dia adalah lebih pendek daripada yang ada udara. Kesimpulan, adakah hipotesis eksperimen ini diterima? Ya. Apakah kesimpulan eksperimen ini? Masa yang diambil oleh objek jatuh bebas untuk sampai ke bumi lebih singkat berbanding dengan objek bukan jatuh bebas. Galileo Galilei telah melakukan suatu eksperimen pada sekitar tahun 1589 hingga 1592. Beliau telah melepaskan 2 peluru bulat yang mempunyai jisim yang berbeza secara serentak dari atas menara condong Pisa. Beliau mendapati bahawa objek-objek yang berlainan jisim mengambil masa yang hampir sama untuk jatuh ke tanah. Jadi bila digunakan peluru, peluru bulat, jisim berbeza, tapi jisim dia agak besarlah di sini. Jadi masa yang diambil tu adalah hampir sama. Sekian, terima kasih.